Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Dengar ke semua? Dengar, baik dengar Ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat mengambil sedikit pada masa kita untuk dapat kita manfaatkan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat kita kongsi, ada ilmu yang dapat kita ambil sebagai panduan, ada perkara-perkara yang mungkin dapat kita jernihkan dalam laluan kehidupan kita dan ibadah kita. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang besar kebaikannya atas tajuk yang kita telah pun berikan, iaitu Syawal. Mutakinkah kita? Mutakinkah kita? Bertakwakah kita? Betul. Tajuk ni sebenarnya tajuk yang besar, tapi saya cuba nak simplifikan, mudahkan. Tuan-tuan semua ada soalan yang berbangkit, boleh dia mencelah supaya majlis ni jadi tidak sangat satu hala. Saya lebih suka begitu sebenarnya. Tapi kalau tak ada, saya akan teruskan je lah sampai ke ujung. InsyaAllah saya akan cuba berhenti pada pukul 7.50. Macam tu lebih kurang. 8.50. 8.50, sorry. 8.50. InsyaAllah. Baik. Pertama sekali ialah kita nak kena ambil begini dulu. Kenapa takwa? Bukan sekadar apa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tu yang popular sangat orang baca bila datang Ramadan dan sampai hujung Ramadan. Sebab itulah tuntutan besar daripada Ramadan yang disebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana orang sebelum kamu telah diperintahkan berpuasa, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tak ambil yang ujung tu. Artinya puasa ni di sisi Allah, kita keluar daripada Ramadan, kita akan berada di atas jalan takwa, ataupun Allah terus berikan bintang takwa tu kepada kita. Takwa ini adalah bintang yang sangat besar. Khatib naik atas mimbar khutbah pada tiap-tiap hari Jumaat. Tuan-tuan tentu perasan, walaupun kita PKP sekarang ni, kita tak dapat sangat nak join Jumaat ni, tapi kalau kita lalu pergi ke Jumaat, kita akan dengar khatib naik atas mimbar khutbah, rukun khutbah dia kena sebut apa? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu seorang muslim. Jadi takwa ni lah benda besar. Kenapa tak sebut yang lain-lain? Sebab yang lain tu ada sangkut dia. Saya buat contoh macam ni supaya kita nampak. Supaya kita mudah-mudahan Ramadan ni dapat membentuk sungguh, walaupun dia dah berlalu, tapi kita boleh kutip lagi benda-benda ni sebab kita masih berada di bulan Syawal. Getaran Ramadan tu masih ada. Dah ada? Ada, Ustaz. Alright. Okey. Saya ambil balik yang tadi tentang proses seorang yang nak balik kepada Allah ni. Dia akan lalu proses ni dan kita kena lalu dengan sedar. Sebab kalau kita tak lalu dengan sedar, kita heran diri kita. Kenapa kadang-kadang kita jadi moody dalam ibadah ni. Ada waktu kita bagus, ada waktu tidak, ada waktu kita seronok, ada waktu kita rasa malas dan letih. Tapi kalau kita buat dengan kesedaran, kita tahu di mana kita jatuh ataupun sangkut dan macam mana kita nak betulkan balik. So, mari kita kenal begini. Cara mudah je. In detail nanti insya-Allah kalau kita ada masa, kita akan ceritakan tiap-tiap satu tu keperluannya dan apa yang perlu dibuat bila kita berada di tempat tu. Proses seperti tadi kita sebutkan, proses pertama adalah Muslim. Syarat untuk Allah terima ibadah. Para Rasul, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim dan para Rasul lainnya, sebelum wafat akan berpesan kepada anak-anaknya dan para pengikutnya. Apa mereka kata? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu seorang Islam. So Islam syarat nak balik jumpa Allah. Kerana apa? Kerana macam mana banyak dosa dia pun, macam mana berat pun yang dia bawa, bebanan kesalahan, selepas dibersihkan sama ada di yaumil mahsyar, lama atas sirat ataupun wal-ayazubillah, dia terjun dalam neraka, dia akan tetap ke syurga. Sebab dia ada iman. Sebab dia Muslim. So syarat pertama untuk selamat ialah kita mesti Islam. Tapi Islam saja tidak cukup. Sebab
Sebab orang Islam ni masalah paling besar dia di seluruh dunia ialah dia mudah terpengaruh, terikut. Dia hidup dia macam lalang. Datang angin daripada timur ke barat dia pergi. Datang angin pada utara ke selatan dia pergi. Dia terpengaruh dengan apa? Dua perkara. Saya, tuan-tuan semua, sidang jemaah kena ingat sungguh. Yang pertama, dia terpengaruh dengan situasi semasa. Environment, bi'ah. Dia duduk tempat yang baik, dia jadi baik. Dia duduk dalam persekitaran suasana yang kurang, maka dia pun akan jadi seperti itu. Larut imannya. Yang kedua, dengan siapa dia kawan? Sahabat. Kau tidak takkanlah Rasulullah sebut dalam 7 golongan yang dapat perlindungan di Yaumil Mahsyar lah sahabat yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Sebab sahabat ni boleh menentukan ke syurga dan ke neraka. Kawan ramai tak apa, beribu tak apa. Kita ada WhatsApp group yang sampai 20, 50 pun ada setengah orang. Tapi tak tahu nak baca dah. Scroll je. Tak apa. Tapi sahabat kena ada. Sebab sahabat adalah yang dia tolak kita bila kita lambat. Dia angkat kita bila kita jatuh. Dia bersama dengan kita bila kita laju. Sahabat ni penting. So, dua keadaan ni menjadikan seorang Muslim ni bagus ataupun tidak. So, bila saya pendekkan ni supaya kita nak pergi pada yang tinggi tu mutakin tu sebab tajuk kita di situ. Bila dia tahu kedudukan dia di situ, dia tahu dua perkara ni. Jika dia tak kuat, maka dia kena cepat bina kekuatan. Nak bina kekuatan artinya apa? Pertama sekali cari tempat yang baik, persekitaran yang baik, suasana yang baik. InsyaAllah dia akan jadi baik. Contoh, dia tahu kalau dia duduk seorang semayang di rumah, dia payah. Sebab environment di rumah bukan environment nak ibadah. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Banyak benda-benda gangguan kiri kanan di rumah ni. Segala macam buat kita jadi lambat. Buat kita jadi rasa malas. Sebab satu. Yang kedua, kita suka buat bandingan diri kita dengan orang lain. At least kita semayang juga. Aku tak qada semayang. Tapi kita tak sedar, kita bagi sisa waktu pada Allah. Seorang Muslim, dia selalu, kalau saya guna istilah yang berat, dia biadab. Dia biadab dengan Allah. Tapi dia marah kalau orang biadab dengan dia. Dia pergi duduk kat kedai makan, orang lambat serve dia. Padahal dia duduk dulu, tiba makanan pergi kat meja orang lain. Dia panggil, dia akan marah. Dia panggil anak dia sampai 7 kali tak jawab. Dia pergi, dia tarik telinga anak dia. Kita, kalau hak kita, kita nak. Tapi kita tak sedar bahawa yang berlaku semua adalah kehendak Allah. Allah sedang didik kita. Seolah Allah kata apa, kalau saya sabri, engkau lewat dengan aku, engkau buat lebih kurang. Aku panggil Zuhur pukul 1.20, pukul 2.20 kadang kau datang. Pukul 3.20 kadang kau datang. Pukul 4.30. Bagi kita, yang penting semayang dalam waktu. Asalkan sebelum masuk asar. Kita tak sedar, kita lengah-lengah ke waktu tu, kita kurang sebenarnya. Tapi kalau hak kita, kita nak lebih. Jadi Allah jadikan dalam hidup kita, kita dapat macam tu. Kita kurang bagi pada Allah, kita tengoklah hidup kita jadi kurang. Tapi seorang Muslim, masalah dia tuan-tuan, dia tak nampak benda ni. Dia suka nampak salah orang, kurang orang, biadabnya orang. Dia tak nampak kepada diri dia. Itu saya katakan, pertama kali dia kena bina persekitaran yang baik. Maksud saya, dia tahu dia duduk di rumah, dia akan jadi macam tu. Maka dia pergi ke masjid, semayang di surau. Contohlah kalau dalam musim PKP ni, kita kena bina suasana Islam tu di rumah lah. Amal Islami tu di rumah. Ruang solat kena ada, kita kena siap lebih awal. Kita adakan tempat sejadah dekat situ dah. Kita ambil wuduk dulu. Maksudnya kita buat benda macam tu, barulah orang lain akan datang. Tapi kalau kita nanti dah, suasana ni dah boleh dah, contohnya kita boleh buat solat berjamaah di masjid dan surau, saya syorkan. Bila kita sampai di masjid dan surau, cuba tuan-tuan semua lihat, ahli jemaah semua perhatikan. Kita sampai di masjid dan surau, padahal kita nak semayang zuhur aja, tapi sebab kita sampai awal, kita tengok ada orang semayang sunat mutlak ataupun sunat wuduk kalau di masjid, tahiyatul masjid. Dia rangsang kita, kita buat. Padahal kita nak semayang zuhur asalnya. Kita bukan kekuatan pun. Duduk di rumah kita tak buat pun. Sunat-sunat tambahan ni. Tapi sebab bi'ah, persekitaran masjid, persekitaran ibadah, dia rangsang kita tanpa sedar. Maksud saya, peluang nak jadi orang soleh ni besar. Ni jalan daripada Muslim nak pergi ke tahap berikutnya, iaitu mukmin. Mukmin dia ada sifat tu. Dia suka tengok di mana kurang dan apa yang perlu dia baiki. Mukmin telah ada sifat tu. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, wallahu waliyun mukminin. Allah dipembela pada orang mukmin. Dalam Quran tidak ada wallahu waliyun muslimin. Allah dipembela pada orang Islam. Jadi kalau kita
tengok orang Islam terhina di mana-mana dunia. Kenapa? Sebab dia tak berubah diri dia. Melainkan Palestin, bumi yang dijanji Allah. Kau tengok di tempat-tempat lain, sebab perangai kita sama macam perangai orang di luar Islam. Sampai dia tak tahu dia nak ambil apa daripada kita. So dia kena cepat bina diri dia. Ramadan dah berlalu, masuk Syawal ni kita kena cepat betul kenal. Saya tengok diri saya lemah apa dia. Di mana saya lemah. So saya kena cepat baiki sebelum berlalu. Sebab dah bila berlalu 3 bulan, kita larut balik dah. Ni masih panas lagi ni. Getaran Ramadan tu masih ada. Cuma Allah uji kita dengan suasana macam ni untuk apa? Kita bina suasana Islami di rumah kita. Inilah peluang dia. Tapi jangan bagi anak kita siap dulu. Saya dalam dah jadi guru ni, dah pencen dah. Saya suka betul nasihatkan diri saya. Kita kalau kita duduk, kita penat, kita duduk suruh anak kita ambil wuduk. Anak kita siap. Kata contoh suasana PKP ni. Anak kita sambil pergi, telah hati dia merintih. Oh, kenapa kita ayah tak siap pun? Ibu dekat dapur duk masak lagi tak siap pun. Dalam diri dia lama dia tertanam satu benda. Oh, solat awal ni untuk budak macam aku. Bila aku besar macam mak bapak aku ni, solat pukul berapa pun tak apa. Maksudnya yang bil hal tu lebih kuat mempengaruhi dia daripada bil maqal, apa kita cakap. Di luar pandangan mata kita, dia akan tinggalkan. Dia akan jadi sangat susah untuk lakukan solat di awal waktu. Sebab tu solat ni, kita buat dulu, kita siap dulu. Maka dia akan ikut kita tanpa banyak kita cakap. So saya nak sebut tentang nak bina sifat mukmin tu daripada Muslim. So dia kena ada begitu dalam diri dia. Bila dia rajin buat begitu, dia akan jadi seorang muhsin. Apa dia muhsin? Suka memperbaiki. Contoh, seorang Muslim, kadang-kadang bila dia ambil wuduk, saya, tuan-tuan pun rajin tengok benda ni kan. Maksudnya kita tengok keadaan keliling kita. Ada orang lepas dia ambil wuduk, saya tunjuk contoh dengan tangan saya senang, tuan-tuan boleh tempak saya kan. Dia singsing lengan baju dia, nak ambil wuduk, dia tarik kaki seluar dia. Lepas ambil wuduk, tuan-tuan tengok tak ada orang tidak jatuhkan lengan baju dia. Biasa kan? Macam mana dia ambil wuduk, dia singsing lengan baju dia, macam itulah dia pergi solat. Kaki dia yang dia tarik ke atas tu, tinggi sebelah ke, dia tak peduli pun. Sebab kenapa dia buat macam tu? Sebab seorang Muslim, dia kata apa? Yang penting, tutup aurat. Sebab syarat sah solat lah tutup aurat. Masalah Muslim, dia tidak ada adab. Adab ni besar tuan-tuan. Besar sungguh-sungguh. Saya buat contoh macam ni lah senang. Aku nak cerita adab cara ringkas ni. Kita ada anak-anak semua. Tuan-tuan kalau ada 2 orang anak contoh. Tuan-tuan minta satu orang anak kita nama Muhammad lah kata. Muhammad, tolong ayah pergi kedai. Dia mari jumpa dengan kita. Dia kata ayah nak beli apa? Kita pun bagi senarai barang. Kita bagi duit dekat dia. Dia nak keluar pergi kedai tu, dia kata kita lagi, ayah, Muhammad pergi dulu Dia bagi salam, dia keluar. Dah dia beli barang, balik mari, dia pun letak barang kat atas meja, dia bagi duit baki ke kita. Dia kata, ayah, barang semua dah ada kat atas meja. Tuan-tuan nampak macam biasa kan? Habis dia pun berlalu pergi, masuk bilik dia ke, dia buat kerja ke. Satu ketika yang lain, kita minta anak kita nama Ali. Kita kata, Ali, ya, dia tak datang lagi tu. Ali, ya Allah, apa? Ali sini kejap, ayah penat ni, tolong ayah pergi kedai kejap. Allah, Ali tolonglah, kalau ayah larat, ayah pergi sendiri je. Dia tak datang lagi sampai kita kena pergi dekat tempat dia. Ali, ni pergi jap kedai. Lepas tu kita pun tak tahu dia pergi ke tak. Kita panggil dia, Ali, Ali, dah pergi belum? Orang rumah kita kata, isteri kita kata, bang, dia dah pergi dah, keluar dah tadi ni. Dia keluar tak bagi tahu. Balik kita pun tak tahu. Kita tengok dah duduk dalam bilik dia. Kita kata, Ali, barang mana? Atas meja. Duit baki? Tu tak atas meja juga. Dua-dua buat kerja. Tapi tuan-tuan percayalah hati tuan-tuan. Tuan-tuan jatuh rasa kasih kepada siapa? Kepada Muhammad. Pasal apa? Dua-dua buat. Dua-dua beli barang. Tapi Muhammad, dia buat dengan adab. Itu lebih adab. So, Allah memandang yang tu. Yang kita baca dalam Quran, Udu'uni astajib lakum. Kamu mintalah, doalah, nescaya aku kabulkan. Kenapa kita rasa kadang-kadang doa tu kita tak kabul? Padahal kita tak pernah tinggal perintah Allah. Kita cari rezeki semuanya halal. Kita didik anak-anak kita dengan Islam. Tak kenalkan dia benda haram. Tapi kenapa kita rasa banyak benda tak dapat? Apa Allah tak tunaikan janjinya ke? Tak. Kita tak buat dengan adab. Itu maksudnya. So, muhsin ni orang yang memerhatikan betul soal adab ni. Contoh, dia nak solat. Saya buat macam tadi ni. Dia tahu dia nak jumpa siapa? Dia nak jumpa Allah. Kalau Perdana Menteri panggil nak jumpa pun, dia akan siap seminggu sebelum tu dah. Seluar mana dia dah pilih dah, baju mana dia dah pilih dah.
Hari nak pergi tengok kasut dia. Kasut bukan ada apa, tengok kasut dia. Pakai kasut tu, kasut ambil yang terbaik. Stokin koyak tak pakai. Pada pergi jumpa PM, dia bukan suruh buka kasut. Bukan dia nak tengok stokin kita. Tapi kita pilih stokin terbaik. Nak pergi jumpa, maafkan saya. Manusia yang kentutnya sama busuk dengan kita, kita buat terbaik. Apa nak jumpa Allah, kita buat lebih kurang dengan lengan baju angkat, dengan seluar tinggi sebelah. Seorang muhsin. Kenapa Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah sayang, kasih kepada orang yang suka memperbaiki dirinya, memperelokkan dirinya. Sebab dia suka buat tambah nilai. Itu bahasanya. Added value. Dia suka buat begitu. Cik Nur Syari. Masak kan? Saya tengok kadang-kadang, tukang masak yang bagus ni, kalau surau tu order kat dia 100 pack, dia buat 120. Pasal apa dia buat 120? Pasal dia kata dia nak tumpang sama 20 tu. Tu apa dia? Muhsin. Dia nak ambil kedudukan di sisi Allah. Tak siapa suruh dia pun, dia boleh masak je banyak tu je. Tapi tak, dia buat lebih. Kerana orang memburu darjat. Itu orang hebat sebenarnya. Orang yang kita pergi beli kat kedai, dia dah timbang cukup dah 1 kg. Dia saja tambah lebih. Kenapa? Dia takut timbang dia tu jadi rosak ke tersilap ke. Hak dia buat lebih tu apa dia? Muhsin dipanggil. Allah suka pada orang macam tu. Dalam bidang apa pun kita tengok, ini kelebihan seorang muhsin. Macam orang jual kambing perak lah. Kan? Orang minta 1, tiba dia bagi 2. Allahu Akbar. Dia bagi 4, Ustaz. Allah Rabbi. Kena juga Ustaz. Okay, tak apa. Saya sekali lama dah tak kena. Tak, saya buat contoh kadang-kadang kan. Maksudnya, isteri saya pernah tegur saya sebenarnya. Nak cerita lah. Malu sebenarnya. Saya kadang pergi buat kuliah dulu. Sebelum ada anak apa semua ni. Bawa lah dia pergi buat kuliah. Dia perhati saya rupanya. Cik Wan. Dia perhati saya kadang-kadang bila katalah jemaah tu ramai dalam surau masjid tu kan. Ada 100 orang, 200 orang. Kata macam Cik Wan kata berhenti pukul 9. Kadang-kadang lajak pukul 9 suku. Time dulu ni tak ada masalah sangatlah sebelum PKP ni. Sampai 9 suku. Tapi bila saya pergi tengok kat masjid, kita tak perasan ni. Kita ni nak cerita ni kata bukan soleh ni. Bukan muhsin. Bila sampai kat tempat yang kurang, 15 orang, 20 orang, tak usah kata pukul 9. Betul-betul pukul 8.45, dah berhenti dah. Dah cukup tuan-tuan ni, dah isyak masuk dah. Kita tak sedar sebenarnya. Kita tak ada di situ. Muhsin. Maksud kita tak buat lebih baik. Pada kita nak sampai ilmu Allah, kenapa dekat tempat 150 tu kau boleh buat? Berarti kau buat tu bukan lillah sebenarnya. Sebab jumlah orang. Allahu Akbar. Dia tegur saya atas kereta. Dia kata kat saya, yang rasa nak tegur abang, kata tegur apa? Rasa abang ni ada masalah lah tentang bab ni. Tempat ramai abang buat betul-betul sampai lebih masa. Tempat orang kurang abang bagi masa sikit je. Temenung kita baru isteri belum Allah tegur kita. Tu kita heran kenapa bila kita sampai, contohnya, kenapa orang tak dapat amal kan? Sebab hati kita tak bagi kat situ sebenarnya. So muhsin dia sangat perhatikan betul hal ini. Ni orang hebat lah tuan-tuan. Saya buat contoh kadang dia orang ni Masya Allah. Dia sampai kat masjid surau. Saya buat contoh masjid surau lah senang kan. Sebab kita ni orang masjid surau. Saya tengok semua ni orang pakai kopiah aja dekat dalam majlis ni. Allah. Okey. Contoh ni kan. Kalau kita sampai masjid surau, tuan-tuan boleh perhati tengok. Muhsin ni dia ada sifat macam ni. Dia tengok Quran tak tersusun dekat masjid surau. Kan ada setengah masjid surau kita tengok, kita susun elok dah AJK ni. Tapi ada orang ambil tak pandai susun, dia letak ikut suka dia. Pernah kan? Kan kita ada jumpa kat masjid surau kita pun. Tapi muhsin ni, dia bukan macam Muslim. Kalau Muslim dia kata apa? Ya Allah, Al-Mankuki mana pula lah ni. Tak pandai nak letak mushaf ni. Orang dah letak elok-elok, dia ambil letaklah elok-elok balik. Tapi muhsin dia kata apa? Allah, peluang nak jadi baik, peluang nak dapat pahala. Dia ambil masa dia susun balik mushaf tu bagi elok. Bukan siapa suruh pun. Tapi dia suka. Kenapa? Dia kata apa? Kalau rumah aku pun aku tak suka, tak kemas, apa lagi ni rumah Allah. Ni orang hebat. Ni orang hebat. Dia boleh ambil masa tuan-tuan. Dia bukan takat masuk duit kat tabung masjid. Dia boleh ambil masa sebenarnya. Pergi pula kat kedai bila dapat gaji dia ke, dapat sikit apa nama keuntungan daripada apa yang dia buat,
dia beli selipar 10-15 pasang, dia letak kat boot kereta dia. Dia sampai kat mana-mana masjid surau, dia tengok. Kan kita sampai setengah masjid, kita tengok selipar kanan je. Kiri pergi mana pun tak tahu. Jadi dia buat apa? Dia sampai-sampai dia tengok sebelah tandas perempuan, dia pergi kejap tengok pun tak ada dah. Dia kata ni memang tak ada dah. Dia buat apa? Dia buat keluar 3-4 pasang selipar daripada kereta dia tu, dia letak kat situ. Dia ambil selipar yang ada dekat masjid surau yang dah tinggal sebelah tu, dia masuk dalam plastik sampah dia. Muhsin. Hanya Muhsin buat macam ni. Kalau Muslim dia kata apa? Ni duit tabung masjid surau simpan banyak-banyak. Buat apa? Dia suka salahkan keadaan. Muslim ni. Tapi Muhsin, dia suka memperbaiki keadaan. So, kita berharap, saya sangat berharap tuan-tuan dan puan, kita masuk Syawal ni, kita ada sifat-sifat ni. Kita suburkan. Maksudnya, ini antara benda-benda yang membuah daripada Ramadan yang kita rajin memberi, kita rajin infak, mesti nampak hal ni. Ini kata dia sedang tuju ke arah jalan takwa ni. Kalau kita tak nampak, sayanglah sebab kita nak masuk Zulkaidah, masuk Hijjah, masuk je Zulhijjah tuan-tuan, 3 bulan dia akan larut. Sebab dia ada satu pepatah Inggeris. Pepatah Inggeris memang dalam Islam, memang awal lagi Islam dah sebutkan. 3 bulan tempoh seorang tu dia nak istiqamah atau tidak. Jatuh bangun, lawanlah. Buat juga. Lepas 3 bulan dia akan jadi biasa buat benda yang sukar. Dia orang yang suka nak buat peningkatan dalam diri dia, lepas 3 bulan dia tambah nilai. Lepas 3 bulan dia tambah nilai. Tapi kalau lepas 3 bulan kita tak boleh juga, kita akan larut balik. Sayanglah nak tunggu pula Ramadan sekali lagi ni. Kalau dapat lah. Kalau panjang umur. Sayang sungguh-sungguh. Masya Allah. Sebab Ramadan ni, dia janji Allah. Bukan janji manusia. Janji Allah. Allah akan bagi bintang takwa ni. Nak cerita hebat takwa ni, uiddat lil muttaqin. Syurga untuk orang bertakwa. Pasal apa Allah tak sebut uiddat lil muslimin? Syurga untuk orang Islam. Pasal Allah sebut darjat tertinggi. Muslim ni macam mana pun dia jalan, lama hisap dia kat padang mahsyar. Mizan dia lama. Sirat dia lama. Kemungkinan dia jatuh dalam neraka. Wal'iyazubillah. Tapi muttaqin, hebatnya dia, walaupun dia lama ke apa ke lalu atas sirat, hebatnya muttaqin, satu saat pun dia tak jatuh dalam neraka. So Allah sebut darjat yang paling hebat. Ramadan akan membuahkan hal ini. Mai kita bina. Kalau benda ni ada sebenarnya kat diri kita. Tapi saya nak cerita proses macam mana dia nak pergi ke muttaqin tu. So kita kena binalah diri kita. Kita kena suburkan hal yang macam ni. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kan baru ni kita tak dapat nak balik raya kan. Biasanya kalau kita balik kampung kan, Cik Wan tak apalah, kampung dia dekat Kelang je kan. Contoh. Isteri mana tu kan? Faham. Lambat je. Okey, orang Pahang. Katalah Cik Wan, kita nak balik Pahang. Saya nak balik Kedah contohnya. Kan? Kita buat bandingan, kalau kita kira dengan jumlah minyak, bagi anak kita makan apa semua kat highway ke apa ke, jumlah tol apa semua, dekat 300 lah pergi balik. Kita kata. So baru ni kita tak balik contohnya. So 300 kita kata alhamdulillah selamat 300. Tak. Seorang muhsin dia bukan tengok selamat. Dia tengok apa nak buat sebab biasanya dia akan habiskan duit tu untuk perjalanan dan makan minum. Dia telefon kakak dia, ni muhsin. Allah suka kat dia orang ni, dia orang suka tambah nilai. Dia telefon kakak dia kat kampung contohnya, kak, mak dah mati, ayah dah mati contohnya, ataupun mak masih hidup, tak kira lah. Dia kata, kawan-kawan arwah ayah ada lagi tak? Kak kita kata ada 6 orang, tapi bukanlah susah, cuma nak berjalan payah kadang-kadang. Kak Long lah dia tak duk pergi tengok dia orang. Sebab dia orang tu dah kawan baik arwah ayah. Kita kata kalau gitu begini lah. Kita kata Angah kita ni lah. Angah nak masukkan dekat akaun Along RM300. Duit mana? Duit kita tak nak balik raya tu lah contohnya. Bulan Syawal ni boleh buat lagi. So kita kata ni Angah nak masukkan 300 ni, nanti Along pergi bagi atas nama Angah, katakan Angah bagi seorang RM50. Boleh Along? Contoh. Tuan-tuan faham nak maksud saya kan? Maksudnya dia tetap nak memanfaatkan duit dia tak balik kampung tu. Dia tengok apakah rahsia di sebalik COVID ni yang Allah nak didik aku. Masya Allah. Ni orang hebat tuan-tuan. Orang hebat. Ni muhsin. Ataupun dia kata apa? Akak,
nanti akak pergi belilah beras ke, tak kira lah kalau dia orang tu memang orang senang dah, kuih-kuih ke sikit ke, belilah dalam nilai RM20, RM30 tu kata angah bagi. Ni kuih raya sekali dengan ni, sebab raya haji pun tak lama lagi dah, contohnya. Tak kira lah tuan-tuan. Muhsin dia suka tengok benda apa dia boleh buat baik. Okay tuan-tuan Boleh saya sentuh macam tu sikit. Boleh. InsyaAllah. Okay. Tuan-tuan tak ada soalan apa-apa kot dah. Saya nampak alhamdulillah. Okay. Seterusnya tuan-tuan. Bila dia rajin buat macam tu, dia akan jadi seorang mukhlis. Darjat yang keempat. Mukhlis ni artinya dia berbuat sesuatu tu dia tak kira banyak atau sikit, lebih dia dapat lebih atau dia dapat kurang, dia akan tetap buat sama. Dia sakit ataupun dia sihat, waktu senang ataupun waktu sempit, waktu lapang ataupun waktu dia susah, dia akan tetap buat sama je. Maksudnya kalau saya buat contoh macam ni, kalau dia biasa sembahyang di masjid dan surau, dia buat sunat qabliyah dan ba'diyah, sunat rawatib mengiringi solat fardu ni, dia duduk di rumah PKP ni, dia akan tetap buat macam tu juga. Kenapa? Dia kata Allah yang sama aku sembah di masjid dan surau, Allah yang sama aku sembah di rumah. Kenapa berbeza cara menyembah? Masya Allah. Ni siapa? Mukhlis. Mukhlis dia hebat. Dia tak terpengaruh langsung dengan cuaca ataupun iklim apa sekalipun. Dia hebat. Tuan-tuan, Allah, saya patut bawa duit ni. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Tapi tak apa, saya tunjuk contoh kat tuan-tuan. Saya buat contoh. Kalau kata saya ada, tuan-tuan ada duit, contohnya kan, duit 10 ataupun duit 100, duit 50 dalam dompet duit kita, dalam dompet duit. Lalu kalau kita hari Jumaat tu, kat tempat kita pakai tabung ke pakai budak bawa? Tabung. Uncang tu. Tabung tolak tu kan. Tabung tu tolak mari depan kita. Kita memang niat dah dalam poket kita ni, poket atas kita ni ada duit 10, ada duit RM5 kan, ada duit RM1. Kita memang niat nak letak RM1. Memang istiqamah kita bagi RM1 tiap-tiap minggu. So bila tabung tu sampai, kita duk sambil tabung tu nak sampai, kita duk baca Quran. Bila tabung tu sampai depan kita, kita pun tariklah daripada poket kita, kita tarik 10. Alamak. Maksudnya kita nak bagi RM1 je, tapi pasal kita tertarik 10. Apa kita buat? Tengok ni. Seorang mukmin dia istiqamah bagi. Muslim kalau dia tak ada, memang dia tak buat persiapan daripada awal pun. Alah, tak bawa duit minggu depan je lah. Muslim dia tak kisah pun. Seorang mukmin sebab dia istiqamah bagi RM1, dia akan bawa masuk balik duit 10 tu, dia ambil lah RM1 keluar. Sebab memang dia nak bagi RM1. Tapi seorang mukhlis, ni orang hebat. Bila dia tertarik je 10, dia kata apa? Sabri, engkau nak bagi RM1 kan? Tapi yang tangan engkau tarik ni adalah gerak Allah. Allah kata bagi 10. Dia akan tetap masukkan 10. Dia tak bawa masuk dah duit 10 tu ke dalam poket dia. Ni mukhlis. Masya Allah. Ni orang hebat. So kita Ramadan dah berlalu, masuk Syawal ni, kita kena tengok betul diri kita. Saya tengok betul, saya lemah ni tuan-tuan, apa dia? Kena cepat baiki dah. Kita kena kenal. Saya buat contoh lagi tentang duit ni. Sebab duit ni senang. Dia berlalu selalu kat dalam hidup kita. Saya buat contoh lagi tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar kan orang buat cerita tentang anak Nabi Adam, Qabil dengan Habil? Kan kita pernah dengar kan cerita Qabil dengan Habil. Apabila kedua-duanya diperintah oleh Allah untuk mempersembahkan apa yang mereka usahakan. Habil mengusahakan ternakan kibas. Dia bagi kibas terbaik yang paling gemuk dia ada. Dia kata ini semua rezeki Allah yang bagi. Maka aku pulangkan balik pada Allah yang terbaik. Tapi Qabil memberikan sesuatu yang sangat kurang. Dia kata usaha aku, Allah tu maha kaya, dia pandailah cari sendiri. Dia bagi apa hak dia tak nak. Tentulah pengorbanan yang dibawa oleh Habil adiknya itu diterima oleh Allah. Kita baca ni, benda ni. Tapi marilah hidup kita. Tuan-tuan, mari kita tengok, tuan-tuan, kita buat muhasabah. Saya buat muhasabah ke diri saya. Kita tarik keluar duit. Tuan-tuan tengok ni. Kita tarik keluar duit daripada dompet kita. Semuanya duit 10. Semua duit 10. Tuan-tuan, duit 10 yang mana kita ambil? Allahu Akbar. Dalam banyak-banyak ada 5 keping duit 10, 10 yang mana kita ambil? Wallah, tanya saya akan tarik keluar duit 10 hak paling lusuh. Yang lama. Pasal apa? Saya seronok simpan duit 10 hak keras-keras itu dalam dompet. Pada saat kita pergi kat pasar raya, kita pergi dekat mall, kita bawa keluar juga duit 10 hak keras itu. Sampai kat restoran, kita bagi juga duit 10 tu.
Bagi kita, nilai sama. Ya, tapi Allah bukan pandang nilai, cara kamu memberi. Cara kamu memberi. Kita bukan tak baca kisah Habil dengan Qabil, tapi kita buat benda yang sama. Kenapa untuk Allah bagi yang lusuh? Kenapa kita tak pilih ambil duit yang keras? Bukan soal nilai, adab, cara memberi. So, mukhlis dia sangat perhatikan hal ini. Okay, tuan-tuan So, kalau mukhlis, tuan-tuan, dia duduk di rumah pun, kalau dia biasa pergi masjid, dia pakai gamis, dia pakai jubah, duduk di rumah pun dia pakai benda yang sama juga. Kalau orang lain, dia fikir duduk di rumah, bukan orang nampak pun, kadang dia pakai t-shirt, dia solat. Walaupun dia buat sunat, dia buat fardu pun dia buat. Tapi dia heran, kenapa doa lambat makbul? Kenapa hajat selalu tertunggak? Kenapa anak makin biadab? Kenapa isteri kurang pengorbanan dan baktinya? Rupanya kita beri kurang kepada yang maha hebat, yang maha kuasa. Allah. Oh, tuan-tuan, ni antara benda kita kena jelaskan betul diri kita. Saya nak buat contoh sikit kat sini, tuan-tuan. Saya ambil contoh apa, tuan-tuan? Imam Ghazali cerita. Ini kisah hebat, tuan-tuan. Allah pimpin, Allah rahmati dia. Dia berjaya suluh benda-benda yang sangat seni. Dia buat contoh macam ni. Kalau hari Jumaat, kita pergi sembahyang Jumaat. PKP ni kadang-kadang dijemput kan. Kalau bukan PKP, setengah masjid dia kira first come first serve lah. Nak isi jumlah ada tu. Setelah jenis first come first serve ni kita pergi. Kita sampai-sampai kat masjid tu, ada orang pilih nak duduk belakang, ada orang pilih nak duduk depan. So bila kita masuk bawa sejadah kita dengan pakai face mask tu, kita pun tengok-tengok rupanya ada tempat paling depan tu duduk kosong lagi. Kita pun langkahlah celah-celah orang lalu semua, kita pun bentang sejadah kita, kita nak solat tahiyatul masjid. Tuan-tuan perhatikan ni. Ni pesan kata Imam Ghazali ni. Sebaik je kita nak bertakbiratul ihram, kita nak niat tahiyatul masjid, dia melintas masuk kat hati kita. Dia lintas apa? Dia lintas kata gini, Sabri, ramai orang tengok engkau kat belakang ni. Kau jaga-jagalah engkau punya rukun kauli engkau, rukun fi'li kau, tamak ninah engkau, kau jagalah sebab semua orang duk tengok engkau. Dia lintas. Maksudnya apa? Sembahyang kita sah cukup 13 rukun, tapi dia cacat pada batin. Ini panggil dosa batin, ada riak. Kita solat tu daripada awal sampai kita bagi salam, kita jaga sungguh. Maksudnya kalau kita orang tak tengok, kita baca Fatihah tu 3 nafas. Tapi hak ni tiap-tiap satu ayat tu 1 nafas. Kita baca bukan main elok. Maka tengok ni, tengok tuan-tuan perhati Imam Ghazali dia punya bahas bab ni. Maka berkatalah hati pada waktu tu, Allah, kalau aku semayang ni, mesti aku semayang ni kerana orang, sebab nak jaga orang. Aku duduk je lah. Dia buat keputusan. Kalau dia semayang pun tak ada pahala riak, baik dia duduk. Dia pun duduk, dia niat iktikaf. Imam Ghazali kata apa? Jika kamu duduk, kamu tak nak buat amal, tak mau buat tahiyatul masjid kerana takut orang kata. Kamu duduk kerana takut orang kata pun riak juga. Masya Allah. Antara dua riak, lebih baik riak beramal daripada riak tidak beramal. Okey. Kenapa? Bila kita biasa je buat, lama-lama kita tak peduli dah orang tengok ke orang tak tengok. Itu kehebatan amal. Buat je. Jadi ikhlas ni, diperhatikan hal inilah. Jadikan kebiasaan dalam hidup kita ni. Ni dah masuk waktu ni, Cik Wan. Kita nak terus sikit lagi Terus aja, terus. Orang surau dia nak terus ke? Tak apalah, kita teruskan je lah. Terus aja. Bismillah. Okay. So, bab ikhlas ni, benda besar. Sebab dia menentukan bukan memberi itu saja, sikit atau banyak, tapi cara memberi. Ni pernah berlaku satu kisah. Cuba kita ambil kejap. Tapi kisah ni berlaku pada seorang muttaqin. Sebab bila sebut muttaqin, pada dia ada mukhlis, pada dia ada muhsin, pada dia ada mukmin, pada dia itu tentunya muslim. Muttaqin, dia ada kesemua ni lah. Tapi nak sebut satu contoh di sini. Satu ketika, Aisyah selepas wafatnya Nabi, isteri Nabi, kita pun baca sejarah dalam Quran pun, Allah tak benarkan, Allah larang mereka berkahwin dengan mana-mana lelaki. Mereka lah isteri Nabi dunia, isteri Nabi di syurga nanti. Aisyah selepas habis tempoh iddah, dia ni dilatih oleh Nabi suka memberi, dan dia tengok Rasulullah sifatnya begitu. Dia ada berapa dirham, wang perak lah kat tangan dia. Dia keluar dengan beberapa orang teman dia.
Dia nak bagi pada orang lebih susah daripada dia. Sedangkan dia bukan orang senang. Tapi hidup ni nak memberi. Ni muttaqin lah. Hebatlah cerita. Tapi nak cerita muttaqin dalam dia ada mukhlis. Dia bawa duit dirham ni, pegang kat tangan dia, tiba-tiba duit tu jatuh. Jatuh tu atas selut. So Aisyah angkat duit dirham tu, terlekatlah sikit selut tu dekat duit perak ni. Apa Aisyah buat? Dia ambil, dia lap dengan jubah dia sebelah dalam ni, sebab sebelah luar nampaklah kotor. Isteri Nabi at-tuhuru syatrul iman, kebersihan sebahagian daripada iman, kata Nabi. Dia jaga sungguh akhlak dia sebagai isteri Rasulullah. Dia terbalikkan, dia lap. Bila teman-teman dia tengok, kata apa? Wahai ibu, bukankah duit tu ibu nak berikan kepada orang? Tuan-tuan faham kan maksudnya? Maksudnya apa? Apa pedulinya kotor? Yang penting nilai dia tu. Tapi apa kata Aisyah, wanita yang hebat ni? Dia kata, ya betul. Tapi Allah bukan hanya menilai nilainya. Allah juga memandang cara kamu memberi. Masya Allah. So ini dia ambil perkiraan. Saya nak nasihatkan diri saya, utamanya lah kan, tuan-tuan. Tuan-tuan ada baju kan? Tuan-tuan dah tak pakailah baju. Abang Aris, ada anak kecil-kecil lagi ke? Ada yang belum kahwin ni? Ada ni 7 tahun. Dia ada anak kecil. Ada. 7 tahun. Cik Zul ada lagi? Anak-anak kecil yang belum kahwin? Mungkin yang tak ada, yang belum kahwin, Pak Cik lah kot. Pak Cik Surau, pengerusi tadi. Tak, saya buat contoh macam ni. Kan? Katalah kita ada anak. Anak-anak kita dah kahwin. Lepas tu kita ada baju-baju Melayu yang biasanya orang buatlah sewaktu nak pernikahan anak kan, majlis kahwin, walaupun majlis resepsi sekarang ni dah tak ada dah. Payah nak buat dah. Saya buat contoh. Kita kata tak tahulah bila akan berakhir PKP ni, entah lagi 3 tahun ke. So baju-baju Melayu kita tu duk ada. Dalam 5-6 pasang duk ada. Apa kita nak buat, tuan-tuan? Tuan-tuan, inilah waktu sebenarnya kita guna online, kita hantar, tuan-tuan. Kita tengok je kata orang tu susah, kita tahu dia tu payah. Bagi je baju kita. Kita tengok, hantar. Kita bagi. Bila kita nak bagi, kita asing-asingkan siap-siap. Ni baju dewasa, ni baju perempuan, ni baju kanak-kanak. Kita tahu, kalau lepas PKP kita boleh pergi bawa anak-anak kita, biar tangan anak kita tu memberi. Saya rajin tengok, tuan-tuan, orang yang rajin bawa anak-anak dia dan anak-anak dia latih memberi, rupanya bila ayah tu tiba-tiba Allah uji dengan kena stroke, bedridden, tersadai atas katil. Anak yang biasa ayah dia duk bawa dia pergi tu sampai dia dah besar ni, anak tu ambil cuti 3 bulan tanpa gaji. Kenapa? Nak jaga ayah. Dia mengasuh ayah dia, basuh kencing berak ayah dia, cempung, angkat ayah pergi bilik air, mandikan, salin ayah, lap badan, pakai diapers kat ayah tu, letak balik atas katil, tolong ambil wuduk untuk ayah. Masya Allah. Macam mana boleh ada sifat macam tu? Ayah dia latih dia. Semua proses. Tapi nak cerita hak tadi tu, kita bagi baju ke apa ke yang kita boleh pakai. Jangan bagi baju yang kita tak boleh pakai dah. Sebab mukhlis, benda ni dia ambil perkiraan. Kalau Muslim dia tak kisah, bagi je lah. Hak kita tak boleh pakai dah. Hak kita tak boleh pakai, lebih baik kalau ada pokok nangka depan rumah, balut buah nangka tu. Tak usah bagi kat orang. Sebab kalau dia pakai baju tu, dia pakai seminggu koyak, habislah jariah kita. Kalau kita bagi baju yang kita boleh pakai, jubah ke gamis ke yang kita boleh pakai, kita pakai 2 tahun, dia pakai 2 tahun. Mukhlis, dia ambil perkiraan sungguh hal ni. Apa yang terbaik bagi dia, yang terbaik juga dia bagi pada orang. Tuan-tuan pernah pergi ke tempat makan kan? Tuan-tuan tengok ada orang, kalau kucing mari kat tepi tempat kita, tuan-tuan pernah tengok kan? Kucing mari duk geser kat tepi kaki kita. Sebab waktu kita makan kat gerai, kat restoran. Kucing tu nak apa, tuan-tuan, bila dia mari tepi kaki kita? Nak uai suku. Kucing manalah yang mabuk pula nak uai suku, tuan-tuan? Dia nak apa sebenarnya kalau kucing tu mari? Dia nak makan je. Ada orang, dia tarik isi, dia tak kat pinggan dia bagi tulang. Dia kata kucing ni suka tulang. Alah tuan-tuan. Ada ke benda Sabah bagi tulang ke kucing? Tulang tu bagi kat jin. Orang Muslim dia kata apa? Alah, ni pun dah okey dah ni. Ada orang tak bagi langsung sepak kucing, dia suka buat bandingan dengan orang yang kurang. Tapi mukhlis, Masya Allah. Mukhlis dia hebat. Dia buat apa tuan-tuan? Dia panggil budak tu, dia kata, adik, bawa ayam seketul lagi.
Dia ambil ayam seketul hak yang dibawa pada dia tu, dia bagi kat kucing. Apa yang terbaik dia makan, itu yang makhluk Allah lain dapat. Lepas tu dia hebat, tuan-tuan. Tu kata syaitan akan goda siapa saja melainkan para mukhlisin. Sebab dia buat tu lillah. Sikit atau banyak dia akan buat yang terbaik. Boleh tuan boleh ikut setakat ni apa yang saya sebut ni. InsyaAllah. Ni kita nak buat contoh-contoh yang mudah lah dekat dengan kita ni. Jika dia rajin berbuat demikian, maka dia akan masuk dalam darjat muttaqin. Ini kita nak sebut tuan-tuan. Muttaqin ni orang hebat. Muttaqin ni sebab dia meletakkan segala-galanya, setiap hari fikir nak buat kebaikan apa. Setiap hari berlaku-lakulah hidup dia, apa kebaikan hari ni yang aku boleh buat. Setiap hari tuan-tuan, dia bukan 3 bulan sekali, bukan seminggu, bukan setahun berazam, tiap-tiap hari. Aisyah pernah aku ambil contoh isteri Nabi ni lagi tuan-tuan. Lepas habis je tempoh iddah dia, dia keluar dengan teman-teman dia. Pernah pergi ke kebun tamar. Sampai kat kebun tamar, tanya tuan punya kebun, ada tak kurma tak yang tak mau jual? Tuan punya kebun kata, tengok isteri Rasulullah ni datang. Ibu, ambillah kurma mana ibu nak. Ambillah banyak mana yang ibu perlukan. Aisyah kata, tak, saya tanya kamu, ada tak kurma yang kamu tak mau jual? Tuan punya kebun tunjuklah yang pekerja-pekerja. Dia dah pilih dah kurma yang elok, tu yang tak elok, letak kat tepi dah. Rupanya Aisyah datang, dia bawa siap dah perca-perca kain yang dengan teman-teman dia duduk tuan-tuan. Dia pilih kurma yang tak elok tadi tu, dia tarik. Dia cubit, dia cairkan hak tak elok, buang sebelah, buang bijinya, yang elok tu letak dalam bekas. Bila dah cukup dengan agak jumlah kain tu untuk buat punjut, dia pun ikat, dapat dalam beberapa ikatan, dia keluar daripada kebun tu. Terima kasih pada tuan punya kebun. Dia pergi cari orang lebih susah daripada dia. Setiap hari fikir nak buat kebaikan apalah hidup ni. Masya-Allah. Ni orang hebat. Muttaqin. So kita tuan-tuan kena ada dalam diri kita sifat-sifat yang macam ni lah. Kita sebenarnya boleh buat tuan-tuan benda-benda macam ni walaupun dalam suasana PKP ni. Kan kita tahu ada orang-orang yang memang ditimpa COVID ni dan mereka ni payah kan, kepayahan hidup. Saya kira tempat tuan-tuan pun buat benda ni. Kita gunakan duit surau yang ada, kita manfaatkan untuk kita hantar bekalan asas ke rumah dia. Kadang-kadang kita tengok orang tu tuan-tuan kan, dia tak kena COVID pun, dia susah. Musim ni lah kita dapat tahu. Dulu ada satu masjid tuan-tuan tahu, kalau diizinkan, saya tak ingat nama masjid dah, di kawasan Kuala Muda, Kedah. Masjid ni, dia punya AJK masjid dia tu masya-Allah. Dah meninggal lah seorang AJK dia, sangat aktif, Cikgu Gani. Tuan-tuan tengok kat YouTube ni ada, dia ni rajin buat stok beras, pakaian yang terpakai ni. Akan keluar nama dia ni, dah arwah dah, bagus sangat dia. Dia AJK seorang masjid ni. Dia orang ni sampai kawasan Karyah tu dia tahu berapa ramai janda, berapa ramai anak yatim. Lepas tu di tempat situ tu ada 2 buah klinik, orang kita lah, klinik orang Islam ni. Dia pergi jumpa dengan tempat klinik tu, dia kata nanti, contohnya katalah ada 12 orang janda ni, ataupun ibu tunggal yang kepayahan ni. Kalau dia orang mari nanti ke, dah didaftar dah nama dia orang ni, jadikan dia orang tu macam klinik tu, masjid ni panel. Dia orang datang, ambil ubat, nanti bil dia tu bagi kepada masjid. Kami akan bayar guna duit masjid. Tuan-tuan boleh bayang punya hebat tak hebat? Tapi yang hebatnya apa tuan-tuan? Bila dia buat je macam tu, doktor-doktor kat klinik tu kata apa? Kalau gitu kami tak ambil dah upah atas tu. Consultation kami tak ambil. Kamu ambil atas bil ubat je. Dia orang pun nak menyumbang pula. Tuan-tuan tengok tak bila kita start berbuat kebaikan. Ni muttaqin dia hebat. Dia punya besi berani tarikan kebaikan dia tu. Dia efek kepada orang lain. Muttaqin ni dia ada limpahan roh. Roh dia melimpah. Kalau orang duduk dekat dengan dia, orang terasa dia nak buat baik. Tu orang hebat tuan-tuan, muttaqin ni. Sebab pada dia tu Muslim, dia mukmin, dia muhsin, dia mukhlis. Muttaqin ni. Dipanggil ada limpahan roh. Orang duduk dekat dia nak buat maksiat pun tak jadi. Orang yang suka mencarut boleh berhenti mencarut. Kalau duduk berkawan dengan dia. Ni orang hebat tuan-tuan. Yang malas buat puasa sunat boleh galak buat puasa sunat. Orang hebat tuan-tuan. Dia kalau kata apa? Bacalah Quran paling kurang sehari sekali. Orang tu balik ada kekuatan nak buat. Kenapa? Dia cakap tu keluar daripada hati dia. Kita kan cakap kat mulut, pergi ke mulut orang. Oh bagus, sedap dia bercakap. Tak jatuh ke hati.
Muttaqin ni dia duduk di level tu. So jalan dia tuan-tuan, kita kena rajin buat macam tu. Dia orang ni masya-Allah. Boleh pergi sampai level macam tu lah. Dia orang tahu berapa ramai orang tak mari sembahyang Jumaat kat masjid tu. Hebat tuan-tuan. AJK masjid ni dekat tempat yang saya tahu, salah satu masjid kat Kuala Muda ni, dah dikenal pasti pukul 11 tengah hari Jumaat, dua orang akan pergi ke setiap rumah bahagi dah. Kau pergi 3 rumah ni, kau ni pergi 2 rumah ni, kau ni pergi macam tu lah. Pergi tu bagi tahu. Contohnya sampai kat tu rumah tu, Assalamualaikum Cik Mat. Waalaikumsalam. Nak apa? Tu kawan tu jerit tu. Hari ni hari Jumaat, aku tahu lah. Saja nak bagi tahulah, sekejap lagi pergilah sembahyang Jumaat. Tu dia tuan-tuan. Bukan takat tak mari Jumaat. Nak cerita masjid tu punya hebat tak hebat, bila AJK dia boleh pergi panggil orang tu suruh mari. Kenapa? Nak lepas tanggungjawab bila Allah tanya di hari akhirat nanti. Allahu Akbar. Bukan takat kata apa, TV dah ada, Al-Hijrah dah ada, radio IKIM ada, kalau kau tak dengar tu masalah engkau. Masjid bukan nak kena bayar mari. Tak tuan-tuan, dia fikir apa dia boleh buat. Muttaqin sifat dia begitu. Apa bahagian dia yang dia boleh buat? Dia nak kalau Tuhan tanya, at least dia telah berbuat sesuatu. Macam tuan-tuan kita buat majlis ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak macam kecil kan? Kita buat online punya ceramah ni. Tak tuan-tuan, tak kecil. Dia jadi hujah di hadapan Allah. Allah. Hujah di hadapan Allah. Tuan-tuan hadir ni, tuan-tuanlah hujah di hadapan Allah nanti. Kita isi dengan apa? Sebab macam mana pun tuan-tuan sikit sebanyak, saya sikit sebanyak, nanti saya akan bagi tahu kat, cerita kat anak-anak saya. Saya akan cerita kat orang lain. Tuan-tuan pun begitu juga. Setiap benda baik ni, masya-Allah, kita sedang berjalan di atas jalan takwa. Pastikan kita jangan berhenti, tuan-tuan. Para muttaqin, mereka ni meletakkan sesuatu tu di tempat yang sesuai dengan dia. Kalau macam contoh dia tahu nak jumpa Allah, dia buat persiapan lebih awal. Contohnya kata bangun subuh. Dia dah biasa. Contohnya apa? Bila bulan puasa kita biasa dengan sahur. Sahur tu disuruh kita takhirkan. Tujuan paling utama takhirkan kenapa? Untuk kita nak biasakan buat solat tahajud dan biasa tunai solat subuh di awal waktu. 30 hari kita duk bangun buat sahur, di hujung waktu lepas bulan Ramadan masuk Syawal, kita tak boleh dah nak tidur pukul 5.30. Tu nak cerita hebat tak hebatnya. Pukul 5 tu kalau dah buka mata tak boleh tidur dah. Alam tak alam. Kenapa? Dah biasa dah 1 bulan di bulan Ramadan. Tanda apa tu? Tanda iman dah mula membaca. Tanda iman dah mula disiram. Kita kena cepat ambil. Jangan, tidurlah bukan nak sahur pun. Sayang tuan-tuan. Sayang. Kenapa? Cetusan tu Allah bagi kita. Allah bagi dah duduk di atas jalan takwa. Allah kata, aku bagi kat kau ringan dah. Kau nak boleh bangun dah sebenarnya, Sabri. Bangun, Sabri. Ni waktu kau datang jumpa dengan aku atas suatu amal yang aku tak minta pun kau buat. Tapi kalau kau buat, aku sayang kat kau. Dia tahu tuan-tuan. Dia tengok diri dia kan. Saya buat contoh kita masuk bab muttaqin ni. Kalau dia tengok diri dia, dia tahu tuan-tuan kalau dia rasa kalau dia tidur lepas je pukul 11 dia susah. Pukul 11 tuan-tuan kena tutup dah handphone kita. Jangan duk tengok dah. Kalau kita tengok WhatsApp, walaupun kita baring atas tempat tidur, kita buka handphone kita tengok satu je titik hijau tu, WhatsApp tu kita akan tengok semua titik hijau yang lain. Kadang kita tidur pukul 12.30 kita tak sedar. Memang kita payah dah untuk bangun pukul 5 pagi. So kena tengok tu tuan-tuan, lagi-lagi kita tak semayang di masjid surau ni, kita nak wujud suasana ibadah dalam rumah kita, elok kita ambil perhatian. Bulan Ramadan, kita biasa dengan baca Quran. Macam mana nak maintain sifat takwa di luar bulan Ramadan? Tuan-tuan, saya nak siapkan diri saya sebab saya pernah jadi penasihat di beberapa sekolah tahfiz ni. Budak sekolah tahfiz ni, mak bapak selalu komplain. Hantar anak sekolah tahfiz, bila budak tu balik ke rumah, dia kata, pasal apa payah nak kejut semayang? Ustaz sekolah tahfiz kata, sekolah tahfiz okey je. Sebab environment nak ibadah. Rumah dia seorang nak kena buat. Yang kedua, dia kata apa? Kalau tak bangun subuh, tak apa. Nanti ayah kejut, mak kejut. So, dia ada benda tu dalam diri dia. Dia buat tu bukan atas kesedaran. Rupanya selama ni, belum ada kesedaran. Dia buat sebab faktor suasana. So, bila lepas bulan Ramadan, kita ni sendiri pun, contohnya Quran. Kita biasa baca sebab bulan Ramadan, suasana baca Quran. Lepas bulan Ramadan, kita rasa susah dah kita nak buat benda tu. Cara nak buat macam mana? Nak maintain. Sifat takwa ni ada kat kita. Ambil lepas subuh. Tuan-tuan dengar betul-betul part ni, dia memang sangat berkesan. Lepas subuh, kalau boleh tuan-tuan, jangan ambil phone kita ni. Jangan pegang phone baca.
Memang ada aplikasi Quran dalam ni. Kalau boleh pergi ambil mushaf Quran tu yang kita letak kat sana tu. Bila kaki kita langkah, tangan kita ambil, mata kita tengok, mulut kita baca, telinga kita dengar. Bergabung semua panca indera ni membaca kalamullah yang tak ada dalamnya fitnah, tak ada pembohongan, tak ada cerita karut. InsyaAllah sepanjang hari itu Allah pimpin panca indera kita. Baca lepas subuh. Sebab rehat kita dah cukup, kita rasa senang. Tapi syarat nak baca. Ni nak cerita ni. Sebab dia akan mari jemu. Letih. Bulan Ramadan kita baca satu muka surat, dua muka surat, kita tak rasa. Luar bulan Ramadan berat nak baca satu muka surat ni. So nak maintain macam mana? Baca 3 ayat cukup. Atau 5, atau 7. Cukup tuan-tuan. Pasal apa? Nanti bila kita rasa letih, kita tengok, 3 ayat je. Maksudnya nak baca tu kita tak rasa susah. Kerana kita bukan orang soleh. Kita bukan mukhlis. Kita nak baca tu susah. So nak bagi kita maintain ataupun bacaan Quran jadi salah satu rutinlah hidup kita. Ada makan, ada minum, ada tengok WhatsApp, ada meniaga dan ada benda lain. Salah satunya baca Quran, baca lepas subuh. Baca 3 ayat cukup. Tapi kita buat pembaharuan, baca dengan makna. Nak buat bentuk jamaah dengan anak-anak ke, baca sendiri ke, baca dengan makna. Nak baca tiap-tiap waktu atas kekuatan kita. Saya sebut sekali je. Lepas subuh kita baca. Jangan tak pegang Quran langsung. Jadikan dia sahabat kita. Esok kita baca, lusa kita baca. Buat macam tu tuan-tuan. 3 ayat cukup. Tapi jadi rutin hidup kita. InsyaAllah Quran tu mesra dengan kita. Puasa. Ambil tuan-tuan. Biasakan puasa ni jadi rutin hidup kita. Tak boleh buat 3 hari dalam sebulan, ambil 3 hari putih. Biasakanlah hidup kita, kita buat benda-benda macam ni. Sebab amal sunat ni, jangan buat banyak satu jenis. Buat banyak jenis sikit-sikit. Senang kita istiqamah. Sedekah. Buat macam tu juga, wujudkan tabung. Buat tabung subuh. Ambil satu tabung, tebuk, nama dia tabung subuh. Tiap-tiap subuh kita akan masukkan. Kita peruntuk dah. RM30 contoh PKP ni kita pun tak banyak sangat buat apa-apa, tuan-puan, RM30. Jangan masukkan seketul RM30. Dia takkan jadi budaya. Dia takkan jadi tabiat. Da'bu salihin. Budaya orang soleh adalah buat setiap waktu, setiap hari. So tiap-tiap hari RM1. Tiap-tiap hari RM1. Buat macam tu. Dia akan jadi satu kebiasaan. Suka memberi itu. Dan dapat doa para malaikat juga kita bagi selepas pada subuh. Demikianlah hal-hal yang lain-lain. Bila kita buat. Ini cara kita nak maintain supaya kekal sifat takwa tu dalam diri kita. Boleh tuan? Boleh. Alhamdulillah. Masya So, Allah. terima kasih banyak. Saya nak sebut kat sini je lah. Nak sebut banyak lagi tentang sifat takwa ni. Tapi nak cerita proses tu. So, mudah-mudahan Allah membela kita. Allah berikan kekuatan pada kita. Allah berikan kepada kita kesungguhan untuk beramal dan istiqamah untuk melakukan hal-hal seumpama ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kelebihan berada suasana PKP ini. Kita buatlah tuan-tuan sesuatu yang kita rasa sukar dan kita sibuk nak buat. Kalau di bulan-bulan yang lain banyak alasan kita. Tapi PKP ni sebenarnya peluang untuk kita nak bina sifat takwa. Wallahualam. Terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan. Terima kasih Wan berikan ruang pada saya. Terima kasih pada semua AJK, surau dan tuan-tuan yang terlibat dalam program ni. Terima kasih sekali lagi. Mudah Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz dapat memberikan sedikit kuliah walaupun nampak ringkas tapi agak padat. Alhamdulillah, cuma kita tak bertemu muka je, sahabat-sahabat yang lain mungkin tak pernah lagi face to face. Tengok macam mana Ustaz tu sendiri InsyaAllah. Jadi mungkin kita nak buat soalan-soalan pun nanti takut tak sempat kita. Jadi insyaAllah pada masa-masa akan datang dimurahkan rezeki, keadaan lebih baik, mungkin kita boleh menjemput Ustaz datang ke surau kita sendiri insyaAllah. Allah Rabbi. Jadi saya ucapkan terima kasih jugalah pada sahabat-sahabat, siapa sahaja yang mendapat jemputan daripada saya insyaAllah. Moga-moga ada keberkatan. Kita doakan majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga diberikan istiqamah untuk menambah nilai untuk menjadi orang yang muhsin. Moga-moga nanti kita nampak je ruang penambahbaikan, ruang untuk membuat pahala, kita sama-sama Allah mudahkan untuk kita buat melakukan itu insya-Allah. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya-Allah. Allahu akbar. Waalaikumsalam. Sama-sama. Alhamdulillah.
Okey, saya tutup. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey. Sama. Masya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, baik. Terima kasih banyak semua. Saya akan matikan meeting ni, insya-Allah. Okey, baik.